Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita mengaturkan kesyukuran kita yang tidak terhingga banyaknya kepada Allah SWT kerana kita sama-sama berada dalam keadaan sihat dan walafiat dalam suasana negara kita hari ini COVID-19. Tetapi apa yang penting, kita pelajar-pelajar perlu sama-sama menghindarkan diri daripada gejala ini. Alhamdulillah, hari ini saya akan cuba sama-sama mengimbau kembali, menghayati tentang motivasi pembelajaran. Saya, Haji Warosdi bin Muhammad, Guru KMK, SMK Tengku Panglima Raja, Pasir Mas Kelantan. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kita dihidangkan dengan sesi-sesi pembelajaran, dengan ilmu-ilmu berkenaan dengan teknik-teknik menjawab, cara-cara untuk kita menjawab soalan, memahami soalan. Jadi hari ini saya akan cuba memberi sedikit motivasi supaya kita bersemangat untuk meneruskan pelajaran kita hingga ke puncak jaya. Wahai pelajarku yang hormati sekalian, jika sebiji telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan akan berakhir. Tetapi jika sebiji telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru akan lahir. Apabila kita menghayati kata-kata ini, pelajar-pelajar, kita perlu berusaha, perlu mempunyai kekuatan dari dalam. Andaian ini, jika sebiji telur dipecahkan kekuatan dari luar, jika dipecahkan dari luar, tentunya hidupan ataupun anak ayam itu akan mati. Maka hasilnya tidak ada. Tetapi jika telur itu dipecahkan dari dalam, tentunya akan lahir beribu-ribu, malah berjuta-juta ayam. Dan ini akan tentunya menghasilkan pendapatan kepada penternak. Begitu juga kalau kita belajar, kita perlu mempunyai kekuatan yang datang daripada kita sendiri. Guru, ibu bapa hanyalah memberi dorongan untuk kita kuatkan dalaman kita dan tentunya kita akan maju. Jadi dalam hal yang besar, selalunya bermula dari dalam diri. Kita perlu mulakan daripada diri kita. Kerana dengan adanya kekuatan dari dalam, halangan, rintangan, ujian, kekangan, pastinya akan kita dapat atasi. Kejayaan kita bukannya datang dari luar. Luar itu hanyalah sampingan yang membantu kita untuk kita kuatkan dalaman diri kita. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini cikgu akan membentangkan tentang prinsip asas kecemerlangan. Untuk berjaya, kita ada prinsip. Macam kalau kita Islam, kita ada rukun Islam, kita ada rukun iman, kita ada rukun negara. Maka kita perlu ada prinsip asas kecemerlangan untuk menentukan sama ada kita berjaya atau tidak. Pertama, cuba kita lihat, iaitu kita perlu niat ikhlas kepada Allah. Ini adalah prinsip yang pertama. Dalam melakukan sesuatu, kita perlu niat ikhlas kerana Allah. Kita belajar, kita menumpukan pada pelajaran. Pertama sekali ialah kita perlu ikhlas kepada Allah. Kerana Allah yang menjadikan kita, yang memberi kekuatan kepada kita, semuanya datang daripada Allah. Jadi oleh itu, kita perlu ikhlas kepada Allah. Kerana kalau kita buat kerana orang lain, tanpa keikhlasan, kerana guru contohnya, kita buat sesuatu kerana guru, jika guru tidak mengarahkan kita, kita tidak melakukannya. Ini hanya bersifat sementara. Apabila kita mempunyai keikhlasan yang kuat, keikhlasan yang ada dalam diri kita, dan tentunya keikhlasan itu hendaklah kita letakkan kerana Allah. Pelajar-pelajar, dalam kehidupan ini, perjalanan hidup kita ditentukan oleh Allah SWT.
Kita tidak tahu nasib kita. Masa depan kita tidak tahu. Kita hanya mampu merancang, kita hanya mampu bertindak, tetapi apa yang akan berlaku nasib kita di hadapan kita tidak tahu. Contoh, apa yang berlaku kepada negara kita hari ini? Tidak pernah pemimpin negara, masyarakat, cerdik pandai berfikir akan berlakunya COVID-19. Tetapi ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka adanya COVID-19. Ini adalah ujian yang ditentukan oleh Allah. Dan apa yang pasti ialah kita perlu berusaha, perlu menyelesaikan masalah ini. Jadi ini apa yang penting ialah kita perlu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip yang kedua ialah kita perlu memahami tanggungjawab kita. Pelajar-pelajar perlu memahami tanggungjawab sebagai pelajar. Kita pergi sekolah tiap hari bermula daripada 7 pagi. Kalau ada kelas tambahan sampai petang. Tetapi kalau kita tidak mengetahui tanggungjawab kita, maka kita tidak akan melaksanakan tanggungjawab itu dengan sebaiknya. Kita perlu sedar bahawa kita pelajar mempunyai tanggungjawab besar. Tanggungjawab yang pertama ialah belajar untuk mendapat ilmu pengetahuan yang sebaiknya. Apa yang diajar oleh guru, kita dapat memahami dan mengikuti dengan baik. Itu adalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita ialah belajar. Tanggungjawab kita ialah memahami, belajar sendiri. Apa yang cikgu ajar kita belajar. Bukan menggunakan apa yang cikgu ajar itu untuk perkara-perkara yang lain. Jadi tanggungjawab kita belajar, memahami pelajaran, meneliti pelajaran dan seterusnya. Tanggungjawab kita menduduki peperiksaan. Itu adalah tanggungjawab yang perlu kita faham. Dan kita perlu ingat bahawa peperiksaan ini adalah ibarat satu kematian. Kematian mau tidak mau kita perlu hadapi. Tetapi masa tidak ada. Rugi kalau seseorang itu mengetahui yang dia akan mati tetapi dia tidak bersedia untuk mati. Begitu juga peperiksaan. Peperiksaan adalah telah ditetapkan tarikh dan masanya. Kita telah mengetahui dan amat rugi seseorang pelajar yang tidak berusaha untuk menduduki peperiksaan dan menjawab peperiksaan dengan cemerlang. Oleh itu, jelaslah kepada kita bahawa tanggungjawab sebagai pelajar amat penting. Apa yang berlaku sekarang ini, kita pelajar menghadapi berbagai tanggungjawab. Tanggungjawab untuk belajar, tanggungjawab untuk bersia-sia, tanggungjawab untuk menolong ibu bapa. Tetapi apa yang penting, kita perlu tahu tanggungjawab utama kita. Tanggungjawab utama kita pelajar-pelajar ialah belajar. Tanggungjawab sampingan adalah kita membantu kedua ibu bapa kita. Membantu kedua ibu bapa kita itu adalah satu pertolongan. Dan ini juga perlu. Kerana doa kedua ibu bapa itu adalah penting untuk menentukan sesuatu kejayaan kepada kita. Prinsip yang ketiga ialah melaksanakan dengan jujur. Melaksanakan dengan jujur. Kita tahu bahawa kejujuran ini adalah sesuatu yang sukar untuk kita lakukan. Tetapi kejujuran ini perlu dilakukan, perlu ada dalam diri setiap pelajar untuk menentukan seseorang pelajar itu berjaya. Kejujuran, contoh, guru memberi tugas kepada kita, memberi latihan kepada kita, mengarahkan kita untuk menjawab soalan, memberi latihan, maka kita perlu menjawab dengan jujur, tanpa meniru, tanpa meniru rakan-rakan, ataupun tanpa mengambil apa yang ada dalam buku. Kita perlu melaksanakan dengan jujur. Guru menyuruh kita hadir ke sekolah, maka kita datang dengan jujur. Segala perbuatan kita perlu ada kejujuran. Dengan kejujuran, tentunya halangan, rintangan, apa juga kekangan yang pasti dan berlaku, tentunya kita akan dapat atasi. Kerana jujur sajalah
Kejujuran ini adalah satu sifat yang murni, sifat yang baik dan sifat yang terpuji. Dan sifat ini perlu kita amalkan, perlu kita laksanakan, dan pastinya kejayaan adalah milik kita. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, ini sepatutnya kita perlu tanam dalam diri kita. Prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat ialah kita perlu bersedia berkorban. Kita perlu ada pengorbanan. Dalam melakukan sesuatu, dalam kita melaksanakan, bekerja, dalam belajar, perlu ada pengorbanan. Pengorbanan ini pengorbanan masa, pengorbanan tenaga, pengorbanan wang ringgit. Pengorbanan-pengorbanan ini perlu kita hadapi dan perlu kita lakukan. Contoh, kita sebagai pelajar STPM, yang mana kita semua perlu menduduki peperiksaan setiap semester. Semester 1, semester 2, semester 3. Dan peperiksaan ulangan. Maknanya, masa kita dipenuhi dengan belajar setiap masa selama hampir 2 tahun. Jadi, kalau kita lihat orang lain boleh bersia-sia, boleh menggunakan masa untuk melancong, menggunakan masa untuk menonton TV. Tetapi kita terpaksa mengurangkan perkara-perkara itu, perlu membuat pengorbanan. Kerana kita tahu pengorbanan ini perlu untuk menentukan kejayaan. Contohnya, dari segi masa, kita perlu mengorbankan masa. Masa tidur, masa bermain, masa bersia-sia, dan sebagainya. Walaupun kita tahu rakan-rakan kita boleh bersia-sia, tetapi kita perlu mengorbankan masa untuk belajar. Walaupun hati kita, naluri kita ingin bersama mereka, tetapi demi kejayaan, demi kejayaan kita, tentunya kita perlu pengorbanan. Dan dalam pembelajaran juga, kita perlu korbankan wang ringgit untuk belajar. Contohnya, membeli nota, membeli buku, mencetak nota dan sebagainya. Jadi memerlukan wang ringgit. Oleh itu, kewangan ini, jika kita tidak ada pengorbanan, tentunya kita akan menggunakan wang begitu sahaja. Apabila kita ada pengorbanan, sudah tentu pastinya kita akan berjaya. Pelajar-pelajar, prinsip yang keempat ialah istiqamah. Istiqamah ini bahasa Arab. Istiqamah bermaksud kita melakukan secara berterusan. Kita melakukan secara tekal. Contoh, kita dalam hidup kita, kita makan. Makan 3 kali sehari. Tidak ada kita ataupun insan ini makan hanya sebulan 1 kali. Kita minum tiap-tiap hari. Ini maksudnya kita perlu istiqamah. Contoh dalam belajar, pelajar-pelajar perlu ada istiqamah. Maknanya mengulang kaji pelajaran setiap masa. Belajar setiap masa. Membuat latihan setiap masa. Bukan hari ini kita menumpukan pada pelajaran. Minggu depan pula baru hendak menumpukan. Bulan depan pula baru hendak menumpukan kepada pelajaran. Ini dipanggil tidak istiqamah. Istiqamah ini, perbuatan secara berterusan, sudah tentu akan mengurangkan masalah kita lupa. Akan mengurangkan masalah kita ketinggalan dalam pelajaran. Apabila kita tidak istiqamah, contoh minggu ini kita belajar, minggu depan kita belajar, bulan depan kita belajar, hanya seminggu 1 kali, sebulan 1 kali. Ini tentunya kita akan lupa kepada pelajaran-pelajaran kita yang kita belajar sebelum ini. Jadi kita perlu istiqamah. Kita perlu mempunyai kekuatan dan ketekalan dalam kita belajar setiap masa hinggalah ke penghujungnya, ke hari peperiksaan. Dan kita perlu ingat, proses pembelajaran ini ialah proses berterusan. Maknanya ibarat seperti kita makan. Hari-hari kita perlu makan. Begitu juga kita perlu belajar hari-hari. Maka
dengan adanya istiqamah, dengan adanya amalan yang berterusan, tentunya kita akan berjaya dengan cemerlang. Prinsip yang keenam ialah bertawakal. Kita ada Allah. Kita ada Tuhan. Agama-agama lain juga ada Tuhan, yang agama mengajar kita membuat perkara-perkara yang baik. Tidak ada agama yang mengajar kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Oleh itu, segala usaha, segala apa yang kita lakukan, maka kita perlu berserah kepada Allah. Kita bertawakal kepada Tuhan. Kerana setiap kejayaan, segala apa yang kita lakukan, perlu kita bertawakal. Kerana segala kejayaan kita adalah ditentukan oleh Allah. Adakah kita boleh jamin bahawa dengan kita belajar siang malam, belajar tanpa mengenal arti penat, adakah kita berjaya? Itu belum tentu. Sebagai contoh, kalau seorang itu belajar tanpa mengenal arti penat, tetapi jika ditentukan oleh Allah, hari peperiksaan itu mereka sakit, maka sudah tentunya pelajar tersebut tidak dapat menduduki peperiksaan dengan baik, tidak dapat menduduki peperiksaan dengan teliti, tidak mendapat menduduki peperiksaan dengan sepenuhnya, tidak dapat menjawab soalan dengan baik. Ini tentunya sudah pasti pelajar tersebut akan gagal. Jadi oleh itu kita perlu bertawakal, kerana kita berserah kepada Allah dan kita harap bahawa dengan segala usaha yang kita lakukan, dengan kita melakukan perkara-perkara yang telah cikgu nyatakan tadi, sudah tentu peringkat yang terakhir ialah kita berserah kepada Allah. Ini 5 prinsip, 6 prinsip yang perlu kita laksanakan. Jika kita amalkan dan jika kita istiqamah, yakin dan percaya, pastinya kejayaan akan menjadi milik kita. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, selepas kita mempunyai prinsip kecemerlangan ini, kita amalkan prinsip kecemerlangan ini, maka untuk cemerlang kita perlu mantap. Apa dia mantap? Kalau dalam bahasa Inggris ialah steady. Steady. Mantap itu adalah steady dalam bahasa Inggris. Dan biasa pelajar-pelajar menyebut kepada rakan-rakan, oh you steady. Jadi di sini untuk cemerlang kita perlu mantap. Mantap dalam bahasa Melayu ialah kekal, tekal ataupun teguh. Inilah kita namakan mantap. Jadi untuk cemerlang kita perlu mantap. Pelajar-pelajar, kita pergi satu persatu. Apa itu M? Apa itu A? Apa itu N? Apa itu T? Apa itu E? Apa itu P? Kerana dengan kita mantap, pastinya kita akan berjaya. Kita lihat M yang pertama. M yang pertama ialah memelihara masa. Masa adalah amat penting dalam kehidupan kita. Dalam satu hari kita ada 24 jam. Dalam masa 24 jam ini berbagai perkara boleh berlaku. Maka kita perlu menjaga masa ini. Kerana masa ini adalah amat penting dalam diri kita. Allah SWT telah menentukan masa kepada kita. Contoh, dalam solat, kita ada solat 5 waktu sehari semalam. Ada masa-masa yang telah ditetapkan. Waktu subuhnya, waktu zuhurnya, waktu asarnya, waktu maghribnya, waktu isyaknya. Mempunyai masa-masa yang telah ditetapkan. Maknanya kita tidak boleh melewati masa tersebut. Contohnya dalam kita mendirikan solat, kita tidak boleh melewati masa mendirikan solat zuhur dalam waktu asar. Ini tentunya kita tidak memelihara masa dan tidak menjaga masa. Dan jika kita melakukan solat sedemikian, tentunya tidak akan diterima
oleh Allah SWT. Oleh itu, pelajar-pelajar perlu menjaga masa. Perlu ada jadual belajar. Perlu ada proses pembelajaran yang baik. Apakah masa untuk tempoh masa untuk kita mengulang kaji pelajaran, masa untuk kita membuat latihan, masa untuk kita mengkaji, mengulang kaji, membaca dan meneliti apa-apa yang diterangkan oleh guru dan sebagainya. Jadi kita perlu melihara masa. Kita tidak boleh melewati masa. Kalau kita melewati masa, maka kita akan ketinggalan. Kerana masa tidak akan menunggu kita. Masa tidak akan menunggu kita. Jadi kita perlu menjaga masa. Dalam peperiksaan contohnya, kita ada masa. Contohnya dalam mata pelajaran tertentu. Misalnya kerana cikgu ini adalah guru KMK, Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Untuk satu kertas, contohnya semester 1, masa menjawab ialah 2 jam. 2 jam 60 minit. Dia mengandungi 3 soalan. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bagaimana kita nak mengagihkan masa? Maka di sini kita perlu mengagihkan masa dengan tepat. Untuk satu bahagian adalah 40 minit. Untuk satu bahagian adalah 40 minit. 40 minit bahagian A, 40 minit bahagian B, 40 minit bahagian C. Jadi, agihan masa perlu dijaga dan kita perlu meneliti masa. Dan jika kita sentiasa memelihara masa, menjaga masa, tentunya kita akan berjaya. A. Apa dia A? A adalah berakhlak mulia. A adalah akhlak mulia. Untuk berjaya, pelajar-pelajar, apa yang penting? Kita perlu berakhlak mulia. Akhlak ini bahasa Arab. Kalau kita bahasa Melayu, bermoral. Ataupun kalau kita belajar dahulu, mata pelajaran civic. Kalau sebelum zaman tahun 70-an, tata rakyat. Jadi, akhlak, kita perlu berakhlak. Kita kena ada akhlak mulia. Tidak berlaku dan kita tidak melihat bahawa orang yang berakhlak itu akan berjaya. Orang yang tidak berakhlak, biasanya kejayaan hanya sementara. Oleh itu kita perlu menjaga akhlak kita. Bagaimana adab kita belajar? Bagaimana adab kita masa kita belajar bersama guru? Akhlak kita bersama ibu bapa. Akhlak kita bersama masyarakat. Perlu kita menjaga akhlak ini. Contohnya, dalam proses pembelajaran, kita perlu berakhlak. Kita tak boleh meniru. Kita tidak boleh memberi tiru. Kita perlu menjawab peperiksaan. Kita perlu meneliti peperiksaan. Dan dengan betul-betul ikhlas. Dan inilah, jika kita berjaya, tentunya kita akan gembira. Kerana kita melakukan dengan akhlak yang mulia. Jika kita tidak berakhlak, kita tidak menjaga akhlak, biasanya kita akan menghadapi masalah. Kita akan menghadapi halangan-halangan yang akan membolehkan kita gagal. Oleh itu, kita perlu menjaga akhlak. Dan agama sendiri meminta kita perlu berakhlak. Akhlak, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan perlu kita ikuti. Kerana kita perlu ingat belajar-belajar. Dalam diri kita, Allah telah menetapkan peraturan-peraturan. Contoh, tangan, kepala, mulut, hidung dan sebagainya. Allah telah tetapkan peraturannya. Mulut digunakan untuk makan. Mulut digunakan untuk minum. Mulut digunakan untuk bercakap. Tetapi jika kita melanggar peraturan ini, contoh, hari ini kata, mulut kita gunakan tempat makan itu untuk kita tidak guna mulut, kita guna telinga.
telinga untuk mendengar, tetapi kita melanggar peraturan, iaitu menggunakan telinga ini untuk makan. Apa akan jadi? Sudah pastinya akan mendatang musibah kepada kita. Maka kita perlu berakhlak dalam mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan ini kita tidak perlu melihat jauh, kita perlu melihat dalam diri kita. N, iaitu ikhlas. N, niat ikhlas. Kita buat sesuatu, kita perlu mempunyai niat ikhlas. Keikhlasan ini akan menentukan kita buat dengan jujur, buat dengan baik, buat dengan sempurna. Jika kita mempunyai niat yang ikhlas. Kerana setiap satu perkara mesti bermula dengan niat. Contoh, kita nak bersolat, kita mesti bermula dengan niat. Jika kita tidak niat, walaupun peraturan, rukun-rukun solat, kita lakukan dengan betul, dengan sempurna, tetapi Allah tidak menerima amalan kita. Apa yang penting? Niat dengan betul dan melakukan perkara mengikut peraturan yang betul. Jadi, untuk berjaya, kita perlu niat yang betul. Yang seterusnya ialah T, tidak bertangguh. Kita perlu kaitkan dengan masa. M yang pertama tadi iaitu memelihara masa. Apabila kita memelihara masa, kita tidak bertangguh. Dengan tidak bertangguh, tentunya kita akan menyelesaikan perkara-perkara mengikut masa yang ditetapkan. Kalau kita bertangguh, tentunya kita gagal untuk mengurus masa dan kita tidak dapat untuk menjalankan perkara-perkara yang ditetapkan. Dan inilah apabila kita tidak bertangguh, segala kerja kita akan bertimbun dan tentunya kita tidak akan dapat menyelesaikannya. Apabila kita tidak dapat menyelesaikannya, tentunya kita tidak akan berjaya. Yang kelima, amanah. Amanah ini adalah satu perkara yang penting, satu perkara yang utama dalam hidup. Maka kita perlu ada amanah, perlu ada kejujuran, perlu ada sifat amanah ini perlu ada dalam diri kita. Dengan amanah, tentunya kita akan berjaya. Contoh dalam peperiksaan, kita amanah. Kita menjawab peperiksaan dengan apa yang kita belajar, tanpa meniru, tanpa meniru rakan, tanpa membawa nota, tanpa apa-apa yang boleh menimbulkan syak. Ini dikatakan amanah. Oleh itu, pelajar-pelajar, amanah adalah satu perkara yang penting yang menentukan kita berjaya. Yang ke-6 ialah proaktif. Kita perlu proaktif. Maknanya kita perlu melakukan sesuatu perkara dengan tepat, dengan mengikut masa dan tidak lembab. Kita perlu aktif dan perlu sentiasa perlu sentiasa melakukan perkara. Contoh, kita belajar tanpa mengikut apa yang guru suruh, baru kita buat. Apa yang cikgu arah, baru kita buat. Yang penting kita sebagai pelajar ingin mendapat ilmu, kita selalu bertanya kepada guru. Walaupun cikgu belum memberitahu sesuatu, kita telah mula bertanya. Kita mendapat sesuatu dan sentiasa ke depan. Dan ini adalah perkara yang penting untuk kita berjaya. Pelajar-pelajar, cikgu harap kita semua dapat mendengar, menghayati sedikit perkara berkenaan dengan motivasi yang telah disampaikan oleh cikgu tadi. Apa yang penting untuk berjaya, kita perlu ada motivasi. Tanpa motivasi, tanpa semangat, tanpa kekuatan, pastinya kejayaan sukar untuk kita capai. Akhir kata daripada cikgu, kejayaan pasti milik anda. Jika anda mengikut prinsip-prinsip dan kita semua mantap, pasti kejayaan milik anda. Dan untuk itu, marilah kita bersama nanti bertemu di puncak kejayaan. Oleh itu, kejayaan milik kita dan kejayaan akan menentukan kebahagiaan buat kita. Sekian,
daripada cikgu, dan sama-samalah kita hayati dan kita amalkan, dan sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT bahawa Allah SWT memberi kejayaan kepada kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu di puncak kejayaan.